soal orang kata itu dia tak boleh dedak aurat kepada isteri dia sendiri dengan dalil hadis tadi, itu tak betul, tak boleh pegang waktu tu. Sebab hadis tu tidak sahih. Tak boleh pakai. Walaupun ada dalam banyak kitab, ada dalam banyak kitab pun, dari segi kaedah ilmu hadis dia kena tengok kedudukan dia. Bermakna kalau di luar sembahyang lebih-lebih, dalam sembahyang lebih-lebih lagi lah tak boleh. Kalau di luar sembahyang pun tak boleh. Di luar sembahyang lagilah tak boleh. Hasil itulah Imam Bukhari ambilnya, dia fahamnya dalam sembahyang. Padahal tak ada sebut sini cerita sembahyang apa dalam hadis ni, tak ada. Dia faham, itulah fiqh dia je. Dia faham daripada hadis ni cerita ni di luar sembahyang, wa ghairiha lah. Hak ni dalam hadis ni cerita ghairiha, di luar sembahyang. Tapi sembahyang tak ada sini. Dia nak rayaknya kalau di luar sembahyang pun tak boleh, gitu mohon lah Tuhan jaga, dalam sembahyang lebih-lebih lagi. Ya kita nak jaga apa dia? Benda ni benda berdosa. Dedak aurat ni berdosa. Sebab itulah Nabi terpelihara. Sebab berdosa ni bukan khusus untuk dia, siapa-siapa berdosa lah. Itu kaedah tu diambil daripada Nabi ni tidak terdedak aurat. Sebab apa tidak terdedak? Sebab dia maksum. Maksum daripada apa dia? Daripada dosa. Bermakna benda ni berdosa. Dedak aurat tu berdosa. Situ dia faham. Itulah orang panggil fiqh. Fiqh seseorang iman tu cara dia faham hadis. Padahal tak ada cerita pasal sembahyang pun. Dia buku dalam tajuk dia tu dalam sembahyang. Nak ayatnya dia pakai kaedah min babil aula. Min babil aula. Yang ni kalau di luar sembahyang pun tak boleh, dalam sembahyang lebih-lebih lagi lah, lebih-lebih lagi. Dia pakai kaedah tu. Lepas tu kita pergi kepada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Jadi apa tidak sajalah ni selingan, apa tidak Abdullah ni? Abdullah ni, wah raja jumpa Abdullah ni. Kalau tempat kita ni Abdullah seorang je, bukan lihat raja dengar ada. Nah, penyanyi itu Jamal Abdullah tu dah. Orang lain tak ada Abdullah belakang kan? Betul tu dia tu, betul tu. Bukan salah. Kalau dia betul tu. Sebab mengikut kaedah bahasa Arab, selepas Ibnu tu dia bagi bawah. Dia kena bagi bawah mengikut kaedah bahasa Arab. Misal Jabiru bin Abdillah. Selepas Ibnu dia kena bagi bawah, dia jadi mudhafun ilaih. Itu dia jadi gitu. Mengikut kaedah. Hak tu betul tu. Walaupun dia seorang apa dia betul. Ayah dia pandakan lah. Tuk dia lah. Tuk dia tu lah. Tapi dia kena ada lah nama anak dulu. Kalau tak ada nama anak dulu, tak boleh, tak betul Abdullah. Dia kena Abdullah. Pula kaedahnya. Kalau ada nama anak dulu, baru betul. Kalau tak ada nama anak tu sekali, salah Abdullah. Kena Abdullah. Itu masalah kaedah bahasa Arab lah. Saja yang kita sebut ni pasal raja takut-takut kita. Apa Abdullah ni? Nah, faham betul ke tidak? Betul kalau di situ. Macam Jabir bin Abdullah, ada bin ke tu? Betul? Aku mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memunggah batu bersama mereka. Rasulullah munggah batu sekali dengan orang-orang kafir Quraisy untuk pembinaan semula Kaabah. Jadi cerita Kaabah ni kan, dalam sejarahnya dia beberapa kali dah sebenarnya telah roboh. Jadi bukan dah kata rumah Allah, tempat mulia, tempat kiblat, dia tidak boleh roboh, selamat, terpelihara. Tidaklah betul. Dia terdiri daripada batu-batu ataupun bahan-bahan bumi inilah yang boleh reput, boleh rosak. Gitu. Dia kata lebih tu hakikat dia tu, hakikat tempat itu. Dan dia berkait dengan kenangan, dengan apa yang disyariatkan oleh Allah daripada dulu lagi tempat tu. Bukan binaan tu. Kalau tak ada binaan pun kita kena mengadap. Itu juga. Kalau tak ada binaan situ, tak ada, katakanlah. Ikutlah apa-apa sebab pun tak ada. Nah,
Kalau hak mana pergi Mekah tu kena tawaf juga. Tawaf, tak ada. Maknanya hakikat tempat tu, bukan pada binaan dia tu, bangunan dia. Bangunan dia tu sudah beberapa kali dah roboh. Di zaman Nabi SAW pun pernah berlaku pembinaan semula Kaabah. Pembinaan semula Kaabah tu dilakukan di zaman sebelum Islam. Ketika tu Nabi tidak menjadi Rasul lagi. Bila roboh, buat dia pakat buat lah. Pakat buat. Sebab kafir Quraisy ni pun dia banyak perkaranya dia ikut ajaran Nabi Ibrahim juga. Ajaran Nabi Ibrahim lah. Mengadap kepada Kaabah ke apa tu, tawaf ke apa tu, ajaran Nabi Ibrahim lah. Cuma dia adalah tokok tambah, adalah perubahan yang mereka buat sedikit sebanyak mengikut nafsu mereka. Dah lama kan Nabi Ibrahim ditinggal. Itulah Nabi SAW mari baikilah apa yang tak betul tu, banyak perkara. Bila dia buat Kaabah ni, tak cukup duit yang dia kira bersih lah bagi dia. Bagi dianya riba, cara makan riba ni pun tak bersih juga. Cumanya berlakulah dalam masyarakat dan diamalkan, tapi dia tak sah. Hak judi, hak curi, hasil curi duit tu dia tak sah. Bila nak buat Kaabah tu dia memang cari, memang hasil hak betul-betul molek. Ini menunjukkan fitrah manusia tu walaupun sudah berubah, dia masih ada lagi benda-benda gitu. Terutamanya benda-benda yang dia jaga tu, dia lebih lah daripada yang lain. Itu hakikatnya. Bila begitu tak cukup. Bila tak cukup tu, itulah yang jadi bina hatim tu, ataupun orang panggil hijir, yang belengkar tu di luar Kaabah tu, separuh binaan tu. Ya sebenarnya itu semua sekali lah termasuk dalam Kaabah lagi. Sepatutnya binaan Kaabah tu lagu tu lah. Dan bukan 4 segi betul hujung dia tu, belengkar lagu tu. Tapi Kaabah tu secara keseluruhannya, Kaabah tu maknanya 4 segi lah Kaabah. Binaan ataupun bangunan 4 segi secara keseluruhan, bukan tepat 4 segi. Sebab apa? Kalau mengambil kira hak tu kan, dia belengkar gitu. Hak tu termasuk dalam Kaabah lagi. Dengan sebab tu kalau orang nak pergi Mekah, dia kena beringat bila dia tawaf, dia jangan masuk penjelah tu. Dia tawaf mengelilingi Kaabah, hak tu dalam Kaabah tu je. Tak boleh, dia kena keluar. Dia ada orang jaga, dia ada orang jaga. Kalau takut orang masuk kan, mana tahu tak perasan kan, dalam keadaan ramai-ramai ni, dia suruh pergi ikut luar. Nah, betul. Sebab hal tu pun Kaabah juga. Hakikatnya Nabi SAW pun terlibat sama lah dalam pembinaan Kaabah pada masa tu. Nabi SAW memakai kain pada ketika itu. Maka Abbas berkata kepadanya, wahai anak saudaraku. Itu kita terjemah, ya bena akhi, hak asal bahasa Arab lah. Kalau nampaknya tak nampak tu bahasa Melayu tu, bahasa surat lah, hak benda sabuh ni, hak sesuai. Tapi kalau bahasa Kelantan masuk, hak itulah maksudnya. Bila kata gini, awal itulah. Kalau nak berlembut dengan seseorang, dia makna dia guna perkataan awal. Kalau perempuan tu mek weh, jangan dibuat gitu. Kalau lelaki awal, itulah. Ini pun maksud manja lah. Maksud manja menyatakan sayang. Awal, alangkah baiknya kalau awal pun dia guna awal sama lah. Awal buka kain tu meletakkan letak atas bahu. Sebab bila duk punggah batu tu kan kena bahu dia, takut berluka lah, takut melecur ke apa ke. Mari duk punggah banyak ni, dia suruh letak kain tu sini. Letak tu letak lagu mana dah tak tahu lah lagu mananya, tapi dia suruh letak lah. Sama ada pecah semua ke, ataupun kita kata kalau pakai kain sarung tu kan, sakut sini jadi bulat gitulah. Ikutlah tu tak cara lah. Yang pentingnya dia suruh letak atas bahu. Perawi berkata Nabi SAW pun bukalah kain dan ikut pakcik dia. Beliau sudah hendak yakni hampir meletakkannya di atas kedua belah bahu, tiba-tiba terus jatuh pingsan. Itu satu terjemahan tu yang kita buat ni. Kalau mengikut zahir lafaz hadis ni, teks asal dia tu,
Bila pakcik dia suruh gitu, dia pun bukalah dan meletakkan di atas bahu. Letak dah. Betul-betul kalau lagu tu sudah terdedah lah. Letak atas bahu dia. Lepas pada letak tu baru pasal. Tapi kita tidak pakai tu. Terjemahan ni cuma berarti tidak gitu. Mengikut kaedah lain lah. Mengikut kaedah lain. Nak tahu kaedah tu kita kena tengok nota. Hadis ini termasuk dalam marasil sahabat. Kerana Jabir tidak menyaksikan peristiwa itu. Jabir bin Abdullah ni dia kemudian sahabat ni, Jabir ni, dia orang Madinah, yang ni Ansar. Sedangkan cerita ni bukan berlaku semasa Nabi diutuskan menjadi Nabi, semasa di Mekah selama 13 tahun. Tak, sebelum ada tu lagi. Macam mana dia? Dia tentu sekali dia tidak menyaksikan peristiwa ini. Dia tak ada dalam kisah tu, dalam cerita tu. Bagaimanapun marasil sahabat, bermakna dia tidak secara langsung tengok cerita tu, tengok peristiwa tu. Bila dia tidak secara langsung tengok, mestilah dia tahu ni daripada orang lain. Orang lain tu siapa? Tidak disebutkan orang lain. Orang lain tu tidak disebutkan. Kira-kiranya sahabat lah juga. Kalau sahabat, kita katakan sahabat lah, dia cerita kepada dia, tapi tidak disebut nama sahabat tu, itulah orang panggil marasil. Hadis mursal. Hadis mursal ni hadis yang tabi'i asal dia ni meriwayatkan tu daripada Nabi tanpa menyebutkan sahabat. Tu hak mursal sungguhnya. Satu lagi, sahabat dia tak ada dengan peristiwa tu, dia tak tengok, dia tak ada, tapi dia royak. Kira-kiranya dia tak ada lah. Dia royak tu melalui orang lain royak ke dia. Orang lain tu sahabat juga. Itu pun termasuk dalam mursal juga. Tapi nama sahabat tu tidak disebutkan. Dia cerita tu, dia tak royak. Itu mursal juga, tapi mursal sahabi orang panggil. Kalau mursal sahabi sama sahabat, semua ulama-ulama ahli sunnah pakai. Tapi kalau mursal orang lain bawah ni tak boleh lagi. Kalau mursal sahabat boleh pakai. Kalau seorang tabi'i tak sebut sahabat, tak boleh pakai hadis dia. Sebab boleh jadi dia tidak ambil daripada sahabat, dia ambil daripada tabi'i serupa dia juga. Bila tabi'i serupa dia, kita kena tahu siapa dia tabi'i. Kalau sahabat tak apa, kita tak tahu pun, sebab kedudukan dia tu tinggi. Kira-kiranya Jabir ni dia ambil, katakanlah, daripada seorang sahabat. Kalau begitu bermakna hadis ini hadis mursal. Tapi kalau kita kata dia tidak ambil daripada sahabat yang lain, dia tahu cerita ni kira-kiranya daripada Nabi SAW sendiri, Nabi royak ke dia, maka itu tidak jadi mursal hadis ni. Hadis ni jadi hadis marfu' lah. Itu istilah hadis tu. Hadis ini jadi hadis marfu'. Jadi hadis yang seorang perawi dia tu terus ambil daripada Nabi SAW. Kalau dia tidak terus ambil, ataupun dia tidak tengok ke dia tidak tengok ke peristiwa tu melalui orang lain, itu mursal. Orang panggil mursal atau marasil. Ke mana-mana pun, kalau kata marasil sekalipun, ini marasil sahabat. Marasil sahabat mengikut ahli sunnah wal jamaah semua terima. Dan asalkan sanad dia tu bawah tu sahih lah, dikira sahih. Walaupun sahabat yang menceritakan kepada sahabat hak seorang lagi tu tidak disebut namanya, walaupun begitu. Kita tengok sini. Hafiz Ibnu Hajar Al-Aini dan Ibnu Rajab mengatakan mungkin sekali beliau mendengarnya daripada Abbas. Sahabat, kita kata kalau dia ambil daripada sahabat, siapa agaknya? Kalau ambil daripada sahabat lain selain daripada Abbas pun jadi orang tu tak tengok juga. Sebab yang tengok ni peristiwa ni yang berlaku ni Abbas saja. Di hadapan Abbas saja. Kata kalau kita terimalah bertelanjang pun Nabi tu di hadapan pakcik dia seorang, orang lain tak ada. Pada ketika tu orang lain tak ada. Kalau kita kata Jabir ni ambil daripada selain Abbas, hadis itu mursal lagi. Mursal banyak lapis lah. Tapi ada riwayat daripada
Ibnu Abbas